hanyalah dalam perlawanan penentuan kalah menang di atas padang. Bersalaman antara pemain-pemain yang mengambil bahagian dalam perlawanan akhir edisi ke-84 ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh Irfan Bakti, mungkin Perlis mempunyai kelebihan yang agak sedikit jika dibandingkan dengan Selangor dari segi kemantapan para pemain, kerana Perlis dikatakan mempunyai pemain-pemain yang boleh dianggap serba menjadi bagi musim 2005 ini untuk tahun ataupun untuk musim ini. Dari aspek penyerangan dengan Zakaria Simikonda dan Philemon Cipita, di bahagian midfield dan pertahanan, Rahman Ibrahim mempunyai peluang untuk menukar pemain yang menunjukkan betapa versatilnya pemain Perlis. Dan inilah dia dua pemain yang akan bertindak sebagai ketua pasukan. Syukur Adan bermain di bahagian midfield, Khairul Nisam yang satu ketika bermain di bahagian pertahanan, kemudian dialih oleh Haji Rahman Ibrahim ke bahagian midfield. Tetapi untuk Piala Malaysia, dia kembali ke bahagian pertahanan, meletakkan John Pantok bertindak di bahagian midfield. Jadi di bahagian midfield, pasukan Selangor akan menyaksikan Samba dan juga Syukur bersama dengan Amri Yahya dan juga Eli Aiboy. Sementara di bahagian midfield, pasukan Perlis pula, Bandok bersama dengan Yusri Celah akan dibantu oleh Zainuddin Arifin dan juga Mansur Azwira. Samba adalah pemain yang boleh dianggap talian hayat untuk Selangor. Pemain yang telah berusia 33 tahun dari Kajang, yang telah memiliki 10 piala sebelum ini. Di Stadium Nasional Bukit Jalil yang dibina untuk Sukan Commonwealth 1998, kapasiti 10,000 penonton dan kos 800 juta, 100,000 penonton, kos 800 juta, tetapi ditambah 1,2 juta untuk rumput baru Massimo Paspalem yang digunakan kali kedua sebenarnya setelah rumput ini diadakan permainan persahabatan antara pasukan FAM dan juga Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia. Perlis dan Selangor akan memulakan final Piala Malaysia 2005 di depan 95,000 orang penonton, menjadikan keseluruhan musim ini, jumlah keseluruhan penonton musim ini 1,5 juta sebenarnya, bukan 1,2, 1,5 juta. Dan keseluruhan ini adalah mengatasi pada musim lalu yang hanya dengan 800,000 penonton. Setelah dimulakan final Piala Malaysia 2005. Dua-dua pasukan bermain agak berhati-hati di peringkat awal ini kerana tekanan yang dirasai untuk final ini pastinya. Nomor 17 Nazarudin coba mencari Cipita. Darmini Sahabat terlepas di situ. Ilaman Cipita. Nasrul berjaya mengeluarkan bola. Tak sampai kepada Syukur. Tapi sekarang Syukur bersama Bandok. Samba masuk campur di situ. Akhirnya dapat kepada Di Surendran. Eli Aiboy. Siapa yang dicari oleh Eli Aiboy? Bambang Pamungkas. Sudah menolak Azizi Madrus. Dikesan oleh penolong pengadil di sini, yaitu Tirus Albam. Bambang Pamungkas telah menjaringkan 35 gol. Kita perhatikan bagaimana asakan terhadap Azizi Madrus. Khairul Nisam. Di Surendran, Eli Aiboy. Ditelakan oleh Azizi, mencari Philemon Cipita. Keluar di situ Jackson Sapian. Ini dia Haji Rahman Ibrahim. Di tangannya pasukan Perlis bermain 21 permainan Liga Premier, 2 permainan Piala FA,
Dan Piala Malaysia 10 perlawanan, 33 perlawanan, 22 menang, 64 jaringan. Berbeza dengan Dolah yang terpaksa menghadapi perlawanan yang lebih dari Abraman Ibrahim. Dolah membawa pasukannya untuk perlawanan ke-42 final Piala Malaysia musim ini. Amranuma 32 tahun dari Bintong, Perlis. Kebal. Yusri Cela. Saiduddin Arifin bersama Eli Aiboy. Di belakang Nazaruddin Zain. Di tengah Yusri Diasa. Samba masih lepas Samba. Akhirnya dapat kepada Khairul Nizam. Dapat didapat oleh Aiboy. Bambang di tengah bersama Fuentes. Dipintas oleh Azizi Marros. Kini dapat kepada Job Bandok. Bandok mencari ruang. Melihat di sana Cipita tapi tak berjaya lepas. Masih lagi Bandok. Diberikan di situ kepada Mansur Azwira dan berkeluar. Mansur Azwira dari Pulau Pinang ke Kedah dan kemudian kembali semula ke Perlis. Setelah Pulau Pinang dia bermain untuk Perlis sebelum ke Kedah. Ini dia Frank Fuentes, bahaya gerak yang dilakukannya. Dapat disampan di situ dan akhirnya dikeluarkan oleh Azizi Marros yang bertindak sebagai stopper bagi pasukan Perlis. Amri Yahya, peluang sekarang untuk Bambang mencari ruang. Tamparan yang dilakukan oleh Bambang meleret jauh dari dirinya dalam usahanya untuk mencari satu lagi gol untuk Selangor. Ulang tayang bagaimana dia menampan Khairul Nizam. Tidak begitu rapat nampaknya dengan Bambang. Harus diberi perhatian. Bambang adalah berbakat pemain yang cukup lincah mencari ruang, kreatif sambil jam Bandok diasah oleh Syukur Adam. Bandok dari Brazil. Piala Malaysia yang kedua untuknya setelah musim lalu bersama Perlis menewaskan Kedah untuk muncul juara. Bandok bermain di bahagian pertahanan, tapi kini di peringkat Piala Malaysia dia diberi tugas di bahagian midfield. Dan ternyata kawalan bolanya cukup baik, edaran yang cukup baik. Itulah dia prestasi Dolah dengan 41 perlawanan keseluruhannya. Piala FA ke final dan juara. Liga Premier bermain 22 kali, termasuk final bertemu Negeri Sembilan juga menang. Dan Dolah keseluruhannya 41 perlawanan, 25 kemenangan. Antara cantik di situ cuba mencari Cipita. Tarmini Saiban telah bersedia untuk menghalang. 5 minit. Berhati-hati. Airi Zainuddin. Tandukan Cipita dan Singapura. Satu kombinasi yang baik antara bilangan Cipita dan Singapura. Lagi sekali ulang tayang bagaimana kita perhatikan tandukan Cipita. Volley yang dilakukan oleh Zakaria Simukonda yang setakat ini menjaringkan 22 gol untuk pasukan Perlis, malah memiliki kasut emas bersama dengan Julio Rodriguez. Ini di Yusri nomor 10. Diberikan di situ kepada Mansur Azwira. Terlepas dikejar di situ oleh Saiduddin Arifin. Dan dibiarkannya untuk terangkan sudut yang pertama dalam perlawanan ini. Menjadi milik Perlis. Saiduddin Arifin akan melakukan tendangan in swinger. Cipita, Zakaria Simukonda, Yusri Cela, John Bandok sudah berada di kotak penalti. Tapi berjaya ditanduk di situ oleh Amri Yahya. Dikeluarkannya. Dapat kepada Azizi, agak jauh dari kakinya. Samba Mara. Dan sekarang ini Eli Aiboy. Satu hantaran mencari Bambang yang sudah dikawal oleh Khairul Nizam. Khairul Nizam nampaknya memainkan tugas untuk mengawal Bambang. Tetapi di peringkat awal tadi pada minit ketiga, dia terlepas Bambang yang menampan bola. Itulah satu-satunya gerak Selangor yang berbahaya hingga setakat ini. Nasr Erwan, pemain yang pernah bermain untuk Telekom Melaka dan kemudian ke Sabah. Ini ada Yusri Cela bersama dengan Selangor 2 tahun
menjadi kapten pasukan Selangor. Dia meniti tahun cemerlang sejak tahun 2000. Piala Liga Perdana bersama Selangor, Piala FA, Piala Malaysia, Liga Perdana bersama Perak, dan Piala Malaysia bersama Perlis, Piala Super bersama Perlis musim ini. Itulah antara koleksi Yusri Jelah yang bermain dengan 3 negeri. Perlis negeri kelahirannya, Selangor dan juga Perak. Dihantar di situ kepada Cipita, atas melalui Yusri untuk terangan gol bagi pasukan Selangor Darul Ihsan. Ini dan Nasrul Erwan, karakter yang cukup menarik. Saya teringat kepada pasukan Romania dalam Piala Dunia. Samba Gamaran, 33 tahun usianya, bermain dengan Selangor 11 tahun dan memburu piala yang ke-11 setelah dia berjaya memiliki 10 piala dengan Selangor. Apa saja piala telah dimilikinya. Itulah Samba yang dianggap sebagai pemain yang harus diberikan perhatian. Fuentes dan Khairul Nizam, Kenang Khairul Nizam, Rem Fuentes, Amriaya dan Gunawan di sana. John Pandok. Kita perhatikan ulang tayang bagaimana Gunawan ditolak oleh Pandok. Memberikan tendangan percuma akan diambil oleh Surendran. Dia bermain sebagai pertahanan di sebelah kanan ke kiri untuk mengambil sepakan ini. Tetapi memang tidak asing kerana itulah tempat asalnya sebagai back kiri. Dia boleh bermain kaki kiri dan kanan, tetapi tendangannya ditahan oleh Yusri. Sekarang ini Cipita keseorangan. Perlis menanti pemain-pemain lain untuk naik ke atas. Akan dia dirampas oleh Tarmini Saiban untuk Eli Aiboy. Eli Aiboy mengejar dan dikeluarkan di situ oleh Azizi Madros. Eli Aiboy untuk Amri Yahya. Sudah seberang sini dia. Diberikan semula kepada Eli Aiboy. Yusri bijak. Tendangan yang dilakukannya terkena Eli Aiboy. Bukan Yusri, tapi Zainuddin Arifin. Pemain yang berusia 31 tahun dari Kelantan. Diambil oleh Norizan Baka pada tahun 2004. Yang membawa kejayaan bagi pasukan Perlis muncul juara Piala Malaysia. Pahang Piala Malaysia edisi ke-84. Simekonda yang dikawal rapi di situ oleh Nasr Erwan. Dibantu oleh Gunalan. Cuba mencari Amri. Sudah pun keluar. Ke tengah mencari Bandok. Nasr Erwan. Fuentes. Tandukan tipis diberikan kepada Bambang. Tapi dikawal di situ Khairul Nizam. Nasaruddin Zain. Surendran pula mengeluarkan tendangan yang dilakukan oleh Zainuddin Arifin. Surendran 3 gol setakat ini untuk Selangor. Kesemuanya gol dari jarak jauh. Gol-gol penting untuk Selangor dalam Piala FA, Liga Super, Liga Premier dan juga Piala Malaysia. Itulah sumbangan di Surendran. Bandok terlepas. Dapat kepada Fuentes. Fuentes mencari ruang, dikepung di situ oleh Mansur Azwira. Memberikan semula ruang ini kepada pasukan Perlis. Singa Utara juara bertahan. Mau mengekalkan 2 piala di tempat mereka. Cantik antara kepada Yusri. Mencari Zakaria Simukonda yang dikawal oleh Surendran. Zakaria kembali semula. Kepada Cipita. Berjaya melepaskan sepakan di situ dari Zakaria Simukonda dan Philemon Cipita yang sungguh menarik. Satu gerakan, 1-2 Cipita dari Zakaria Simukonda untuk Zakaria Simukonda. Tendangan yang terus dilakukan di situ. Menerima dari Cipita, Zakaria sedikit diganggu tendangannya oleh Nasrul. Kalau tidak mungkin mempunyai ruang yang lebih selesa untuknya melepaskan tendangan sepakan kaki kanannya itu. Kelayakan Olimpik lebih tepat. Ini dari Cipita, juga dari Zambia.
pemegang kasut emas pada tahun 2003. Lontaran untuk Perlis yang semakin marah sekarang ini bergerak dalam kawasan Selangor. Zakaria Simekonda bersama di situ dengan Samba Gamarun. Samba Hairunisa menanduk, diberikan kepada Nasaruddin Zain. Syukur terlepas di Surendran, tapi berjaya merampas bola. Tarmini Saiban kepada Bambang. Akhil Bambang untuk Rampuantes. Dibesalkan di situ Yusri Celah. Dua pemain yang dianggap penting ini, Yusri dan juga Kes Samba Gamarun. Mereka lah yang akan mempengaruhi bagian midfield, bagian enjin pasukan masing-masing. Tarmini Saiban, tandukan dari Bambang terus kepada Amran. Kali pertama Amran Umar menerima bola dari tandukan lawan. Ulang tayang kita perhatikan bagaimana tandukan Bambang, tapi tidak begitu kuat dan dibaca dengan begitu baik oleh Amran. Pemain yang berusia 32 tahun. Basril, rasanya nama anaknya berusia 5 tahun, juga sedang jinak-jinak bermain bola untuk menjadi penjaga gol katanya. Kita perhatikan bagaimana sekarang gerak yang dilakukan oleh pasukan Perlis dari Philemon Cipita. Mendapatkan tendangan sudut yang kedua untuk perlawanan ini. Siapa yang akan mengambil tendangan? Belum ada nampak pemain yang marah ke seberang sana untuk mengambil tendangan ini. Akhirnya Yusri Celah ataupun siapa di sana yang akan Yusri yang akan mengambil. Selalunya Rosli Madrus yang akan menjalankan tugas ini, tetapi dia tidak diturunkan. Mansur Azwira di bawah masuk. Jadi Yusri yang akan mengambil tendangan ini. Outswinger dari kaki kanan Yusri Celah, pemain yang pernah menjadi ketua pasukan Selangor, menculang Piala FA dan Piala Malaysia 2002 dan 2001 dan 2002. Yusri rendah, tandukan ke belakang, dikejar oleh Zainuddin Arifin. Dari Zainuddin, bagaimana hasil dalam permainan? Philemon Cipita merasakan dia offside, tetapi bendera tidak diangkat oleh pengadil di seberang sana, kerana pada ketika bola ditendang dia dalam onside. Kita perhatikan ulang tayang bagaimana kesilapan Philemon Cipita. Dia bergerak mengatasi P. Gunalan setelah bola ditendang. Sayang sekali. Tarmini Saiban sebenarnya sudah berada agak dalam keadaan paling hampir dengan penjaga gol. Jadi Cipita sebenarnya tidak offside, bergerak ketika bola telah ditendang, tetapi dia tidak menyedari peluang itu. Sayang sekali Philemon Cipita. Bandok mencuba, tidak mendapati sasaran. Satu peluang keemasan dipersia-siakan oleh Philemon Cipita. Melegakan Jamsari Sabian, pemain yang berasal dari Datuk Keramat, bermain untuk pasukan Olimpik tahun 2000 dan memburu piala yang ke-6 untuknya. Dia memiliki 3 piala bersama MPPJ bersama Dola Saleh, memiliki 2 piala bersama Selangor musim ini, TM Liga Premier dan juga TM Piala FA. Ulang tayang kita perhatikan bagaimana Syukuragan sekali lagi terlibat dalam pergerakan ini. Kali ini bersama dengan Zainuddin Arifin. Ini ada Syukur. Asak permainan. Samba masuk bergaul dengan baik bola itu. Rantes coba menghantar kepada Bambang Pamungkas. Akhirnya Alisan memberikan tendangan sudut pertama untuk Selangor. Saya rasa dia boleh menolak ke sebahagian tepi, tapi dia tidak mahu mengambil risiko kerana dia diasak oleh Bambang sebentar tadi, memberi ruang kepada Eli Boy untuk melakukan tendangan sudut. Dolah mengarahkan sesuatu kepada pemain-pemainnya yang tinggi-tinggi marah ke depan pintu gol. Dari Eli Boy, cantik oleh Bambang Pamungkas.
Begitulah set piece yang cukup menarik. Sekali lagi, dua pemain dari seberang, Eli Aiboy dan juga Bambang Pamungkas mencari pemusnah. Bambang menjaringkan gol pertama untuk final Piala Malaysia 2005. Menjadikan jaringan yang kelima Piala Malaysia untuknya. Jaringan yang ke-37 untuknya. Ada juga nampaknya mercun di situ. Rahman Ibrahim mencatatkan sesuatu untuk diadakan postmortem ketika masa rehat nanti. Ulang tayang bagaimana Eli Aiboy dan Bambang tidaklah begitu tinggi, tetapi bola dapat ke kepalanya, terkena sedikit Amrenoma di bahagian kaki. Bambang menanduk di atas Pilamon Cipita yang memberikan gol pertama untuk Selangor. Dia hanya mempunyai ketinggian 170 cm. Tidaklah begitu tinggi, tapi mengembirakan Dolah Razali alias Faisal dan juga Datuk Satib Diman di kru bahagian simpanan pasukan Selangor. Bandok pula sekarang ini mencuba dari jauh, tidak mendapati sasaran. Minit ke-18, Selangor di depan 1-0 mengatasi Perlis dari jaringan Bambang Pamungkas. Bandok, Nasrul ditanduk di situ oleh Yusri untuk Cipita mencari Mansur Azhira yang tidak banyak digunakan. Nampaknya Mansur Azhira tidak begitu banyak melakukan gerak-gerak yang diharapkan oleh Rahman Ibrahim untuk mengatasi Pigunalan yang dianggap pemain yang paling junior untuk pasukan Selangor dari segi pengalamannya. Samba sekali lagi adalah orang penting mempengaruhi permainan ini. Mencari Simakonda yang dikawal oleh Nasrul. Yusri Jella hantar kepada Cipita sekarang ini. Mencari ruang. Cipita. Ini Simon merebahkan diri dan diselamatkan oleh Jamsari dan juga Tarmini. Bergerak Selangor. Eli Aiboy dikeluarkan oleh Khairul Nizam. Samba di tengah. Syukur di Surendran. Mereka mengekalkan corak 4-4-2. Dan Bambang sekali lagi memberi ruang. Bagaimana Bambang masih bermain di situ dengan Eli. Keluar, dapat dikeluarkan oleh Khairul Nizam. Bambang dan Eli bergandingan di bahagian tengah pertahanan pasukan Perlis. Tapi Khairul Nizam nampak begitu tenang mengeluarkan bola dari keadaan berbahaya. Sekali lagi Gunalan. Amri kehilangan bola. Dapat kepada Khairi. Khairi Zainuddin. Gunalan. Usia 25 tahun. Azizi Madros. Khairi miscue di situ. Diasak oleh Amri Yahya. Whistle dibunyikan untuk tendangan percuma bagi pasukan Perlis. Soprino dari blokir. Ini dia asakan Amri terhadap Khairi Zainuddin yang memberikan tendangan percuma sebentar. Adi Surendran di tengah sekarang. Diberikan kepada Kontesta Jaya. Bukan di Surendran tapi Eli Aiboy yang bergerak di tengah. Bambang pula bertindak sebagai pemain sayap. Dibantu oleh Surendran yang juga sedikit ke dalam. Ini dia Surendran. Antaran Surendran kepada Bram Pointes. Bram Pointes mencari ruang lepas dari Azizi. Dapat di situ kepada Amri Yahya. Akhirnya dikeluarkan di situ oleh Khairul Nizam. Datang semula Pointes bersama dengan Gunalan. Selangor semakin kerap melakukan asakan dari sebelah kiri. Dari Amri pencari gol emas kali terakhir Selangor muncul sebagai juara Piala Malaysia bersama Ken Warden pada tahun 2002 lalu. Amri Yahya, anak Tanjung Karang, mengambil alih tempat Bram Pointes. Pointes dinaikkan ke atas untuk mengambil alih tempat Khalid Jambus. Itulah strategi Dolah untuk menggerakkan lagi bahagian midfield mereka.
Dan peluang untuk Yusri. Cantik diberikan kepada Zakaria Simekonda. Jamsari keluar menyelamatkan gawang. Tendangan keras dari Zakaria Simekonda. Berjaya Jamsari Sabian membaca gerak itu. Ini dia ulang tayang, kita perhatikan hantaran cantik dari Yusri. Zakaria melepaskan tendangan yang dibaca dengan begitu baik oleh Jamsari Sabian. Bangkit seketika tolak, resah dia. Cipita sekarang ini coba back heel untuk Zakaria. Yusri mencari ruang, dapat dikawal di situ oleh Samba. Kembali semula Selangor mengatur gerak. Bambang telah pada offside sebenarnya. Amri Yahya dan juga Brand Pointes yang offside, walaupun tandukan yang dilakukan oleh Bambang cuba memberikan di sini kepada jaring handalan untuk pasukan Perlis. Bermula dari Bandok, bagaimana dilakukannya ketika hantaran yang cukup menarik bertemu dengan Perak dalam separuh akhir yang kedua di Kangar kepada Zakaria Simekonda untuk jaringan tunggal mereka. Bambang whistle telah pun dibunyikan. Yang dipersalahkan ialah Brand Pointes mengasak Azizi Badros. Tapi di mana Bambang, di situ Khairul Nisam. Apapun dalam set piece tendangan sudut, Khairul Nisam bukan pegawai Bambang. Agak tenggelam Mansur Azwira. Jadi dia Gunawan. Brand Pointes mencari Cipita. Sekali lagi dibantu di situ oleh bagian tengah Samba Gemaran untuk Eli Arba. Eli Mara, Bambang Pointes dan Amri Yahya berada di seberang sana. Samba Gemaran ingin mencuba dari jarak 30 meter. Tidak ada power tendangan yang dilakukannya. Nasrul mencari bayangan kepada Zakaria Simekonda. Lebih rela memberikan lontaran. Sayang sekali Andre Jamrong tidak ada untuk Perlis. Yusri. Di situ Khairi untuk Bandok. Nasaruddin Zain tidak dikawal oleh sesiapa. Pemain yang dibawa dari SMK Kelantan ini. Eli Arboy di depannya, berjaya dilepasi. Cipita mencari ruang untuk Yusri. Yusri agak segan dia untuk melakukan tendangan terus. Akhirnya berjadi pintas lawan. Saya rasa dia harus bersedia untuk melepaskan sepakan dari cara itu. Kita saksikan ulang tayang Tarmizi. Bagaimana Yusri melepaskan peluang tadi. Sepatutnya tendangan terus dilakukannya. Di sinilah kedudukan, perhatikan bagaimana Yusri mendapat peluang dari Cipita. Tapi cuba hantar semula kepada Cipita yang telah dikawal oleh 3 pemain. Sepatutnya dia tidak segan untuk melepaskan peluru berpandu di situ. Kita perhatikan bagaimana seterusnya Perlis menguasai. Mansur Azwira sudah bermain di tengah. Dan Cipita sekali lagi Jamsari Sabian. Zakaria Simekonda, maafkan saya. Cipita berada di belakangnya yang juga berlari, tapi Zakaria lebih hampir. Sekali lagi hantaran daripada Mansur Azwira. Zakaria Simekonda terlepas dari kawal Nasrul, tapi Jamsari Sabian bijak membaca gerak lawan. Momentum yang sungguh baik, refleksi dari matanya melihat bagaimana Nasrul kehilangan bola. Cipita Simekonda yang berlari lebih dahulu, lebih pantas, dan Jamsari segera keluar dari pintu golnya. Ini dia Mansur Azwira. Bandok, Yusri. Bandok semula. Dapat kepada Brand Pointes. Bambang lorongkan untuk Pointes. Amri Yahya lari dari keadaan offside. Satu taktikal yang baik oleh Brand Pointes. Dia melihat Amri Yahya berkeadaan offside. Kerana itulah dia terus membawa bola. Tapi terkepung.
Perlis ketinggalan setelah 27 minit permainan kepada jaringan Bambang Pamungkas. Minit ke-18. Syukura dan Yusri Celah di bahagian midfield. Dua pemain yang berpengalaman. Mencari Zakaria untuk Cipita. Zainuddin Arifin juga terlepas. Akhirnya dapat kepada Amri Yahya. Ada Bambang di sana. Turun ke bawah untuk mencari bola. Pemain yang mempunyai ijazah ekonomi dari Universiti Indonesia, pernah bermain di Belanda, pernah bermain. Sambagamaran saya rasa sekali lagi diberi tugas untuk menjadi layer atau pelapis kepada pertahanan pasukan Selangor. Dalam pada itu asakan yang dilakukan oleh Perlis. Yusri Celah menghasilkan tendangan percoba. Set piece yang pasti berbahaya. Perhatikan bagaimana Yusri, dua pemain yang mengasak di situ. Lontaran akhirnya. Saya merasakan satu tendangan percoba. Kerana itulah Yusri geleng kepala tadi. Ada asakan dari belakang dilakukan oleh Kesam Bagamaran. Ini depan dok. Mansur Azwira meninggalkan kawasan di sebelah kanannya. Cipta untuk Yusri, tapi Nasrul berada di situ. Lepas ke dalam, diterpa di situ. Tapi advantage diberikan oleh pengadil. Terpaan Zainuddin, Khairi Zainuddin. Sangat berbahaya. Apapun permainan diteruskan. Bambang mencari ruang. Amri Yahya yang diterpa oleh Khairi Zainuddin. Tetapi pengadil Syokrino melihat peluang terbuka untuk Bambang mara ke depan. Kerana telah memberikan advantage. Perhatikan dalam tayang Khairi. Satu tackle yang berbahaya. Tapi bola diteruskan. Kerana ketika itu Bambang mempunyai peluang yang cukup baik. Jadi advantage yang sewajarnya dapat diterima dari Syokrino. Apapun Amri Yahya masih terbaring. Pastinya Dolah boleh berkira-kira untuk memasukkan Khalid Jamlus seandainya keadaan Amri Yahya terus tidak mengizinkan untuk bermain. Tetapi Nazab Hizan adalah seorang pemain yang boleh menjadi alternatif kepada Dolah Saleh. Haji Rahman Ibrahim melihat kawasan itu agak tidak begitu berbahaya kerana Mansur Azwira sudah masuk ke dalam tempat yang ditinggalkan oleh Rosli Madrus. Figun Alan dapatkan tendangan sudut. Tendangan sudut yang pertama pada minit yang ke-18 untuk Selangor menghasilkan gol. Bambang Pamungkas dari sebelah kiri pintu gol pasukan Perlis. Tendangan sudut yang kedua akan dilakukan oleh Di Surendran. Kita perhatikan di mana Sambagamaran dan juga Syukuradan. Mereka akan berada di near post. Bambang, Eli dan juga Fuentes akan berada di far post. Itulah kebiasaan set piece Selangor. Perhatikan, tapi kali ini terus kepada Amradoma. Sudah terpecah Bambang dan Fuentes di far post. Cantik larian yang dilakukan oleh Khairul Nizam. Ketua pasukan mencari ruang, mencari Pilaman Cipita. Sekali lagi Sambagamaran di situ. Yusri Celah pula diberikan kepada Mansur Azwira dan Khairul Nizam. Naik ke atas si botak, pemain yang berasal dari Mergong. Dia lahir di Kilang Kasut belakang Mergong. Di situ lahir. Di Kedah. Inilah si botak Khairul Nizam. Dapat kepada Khairi. Khairi diberikan kepada Mansur Azwira. Khairi semula. Kunalan memintas Zakaria Simukonda. Di tengah Syukur. Pemain yang berasal dari Melaka. Bermain untuk Piala Presiden Melaka sebelum bermain untuk Negeri Sembilan. Antara cantik Eli Airboy.
Dikeluarkan di situ oleh Khairul Nizam setelah tampanan Azizi Manrus. Kali ini bagaimana Zakaria Simekonda bersama Nazrul Irwan. Satu permainan yang menarik, serang menyerang antara kedua pasukan. Tetapi Selangor mengambil kesempatan dari bola mati tendangan sudut pada menit ke-18. Jaringan Zakaria Simekonda, jaringan Bambang Pamungkas. Sedangkan Zakaria Simekonda masih mencari ruang. Philemon Cipita pula kehilangan peluang, merasakan dirinya offside, sebenarnya tidak satu ketika. Itulah yang mewarnai 34 minit separuh masa yang pertama hingga setakat ini. Zainuddin Arifin mencari ruang. Tendangan yang dilakukannya terkena pemain pertahanan Selangor, memberikan tendangan sudut yang ketiga untuk pasukan Perlis. Nampak berjaya mengawal keadaan Jamsari Sapian, saya rasa, yang menjadi watak penting di bahagian pertahanan pasukan Selangor. Dia membaca gerak rawan dengan begitu baik. Tendangan sudut dilakukan oleh Zainuddin Arifin. Tandukan yang cuba dilakukan di situ oleh pemain Perlis, yaitu Mansur Azwira. Kita perhatikan bagaimana Mansur Azwira cuba menempatkan dirinya di atas Rampointas, mendarat dengan keadaan terlentang. Mansur Azwira, pemain kreatif, selalunya bermain di bagian tengah. Tetapi di peringkat awal tadi nampaknya Rahman Ibrahim mahukan dia bermain di tempat Rosli Madrus, yaitu di sebelah kanan bagian sayap. Tidak begitu berkesan Mansur Azwira apa yang dapat saya lihat. Ini adalah Pigunalan. Satu lontaran akan dilakukan oleh pemain berusia 25 tahun. Wantas untuk Abri Yahya kepada Gunalan semula. Mencari ruang ke tengah, cantik pergerakan ini terus ke Bambang. Jami yang dilakukan oleh Syukuradhan bergerak ke tengah. Bambang menyelinap dari belakang Khairul Nizam. Perhatikan ulang tayang, lambungan baik. Di sini Bambang datang dari belakang, tetapi tandukannya tidak menepati sasaran. Tetapi yang bermula gerak di situ di depan ialah Syukuradhan. Tapi saya lihat agak terbuka pertahanan pasukan Perlis dalam keadaan terdesak begitu. Fuentes mencuba satu hal volley yang dilakukan oleh Fuentes dari jarak 40 meter. Bola yang selalu dilakukan oleh Di Surendran. Perhatikan Fuentes, half volley. Oh, terus kepada Amran Omar. Sebagai rancak perlawanan akhir edisi ke-84 GM Piala Malaysia 2005. Pertemuan antara juara Liga Super Perlis dan juara Liga Premier serta Piala FA Selangor Darul Ehsan yang mempunyai tradisi kejayaan terbilang dalam Piala Malaysia ini. 31 kali muncul juara, termasuk 2 juara bersama Selangor. Eli Boy dan Di Surendran cantik kepada Samba Gemaran. Selangor sentiasa melakukan gerak dari bawah, melihatkan kombinasi mereka. Tidak ada saingan nampaknya Perlis bila berada di kawasan berhampiran dengan pintu gol mereka. Capat sekarang ini kepada Zainuddin Arifin yang diasak dan akhirnya dikeluarkan bola di situ. Nazaruddin Zain kehilangan bola kepada Bram Fuentes. Lontaran tidak menjadi. Khairul Nizam terus kepada Azizi, walaupun bola hampir keluar tadi dari garisan tepi. Ini Zakaria Simekonda. Nazrul di depannya. Dia cuba untuk bertindak dari bagian sisi, tapi Nazrul mengikat begitu hampir. Inilah tugas Nazrul sebenarnya malam ini. Tidak ada lain.
Di mana Zakaria? Di situ dia. Hard marking man to man yang dilakukan oleh Nasrul. Tarminis Saiban pula bertindak di tengah untuk setidak-tidaknya menghalang Philemon Cipita bersama dengan Di Surendran. Nasrul, ini dia. Zakaria Simekonda dikawal pula oleh Tarminis Saiban sekarang. Ketika set piece dari tendangan sudut ini rendah dikeluarkan. Hampir 40 minit Selangor berada di depan dengan jaringan Bambang Pamungkas. Sayang sekali Samba dapat dirampas Zainuddin Arifin. Yusri Jelah kepada Zakaria Simekonda. Akhirnya kilat bola pun mendapat tendangan percuma di luar kotak penalti. Mansur Azwira atau Yusri Jelah saya rasa akan melakukan tendangan ini. Tarik menarik asakan dan asakan dari belakang Tarminis Saiban mengakibatkan whistle dibunyikan. Benteng terpaksa dibeda. Zakaria Simekonda juga mau untuk melakukan tendangan. Yusri Jelah juga berkemampuan di kawasan begini. Jamsari Sabian menyedari dari Zakaria terkena benteng. Bola muntah untuk Lentera. Zakaria tendangannya terkena bahagian perut, saya rasa Samba kemarin. Cedera sedikit pemain yang berusia 34 tahun dari kacang itu. Peluang untuk Zakaria mencari Cipita. Papus di sini. Cipita. Oh, Yusri kehilangan peluang di situ. Mansur Azwira atau Yusri, tapi Cipita. Kerjaan yang dilakukannya. Sekali lagi Jamsari Sabian adalah pemain yang melakukan halangan. Mansur Azwira bersama dengan Yusri yang cuba untuk menyelinap, tetapi perhatikan bagaimana hantaran dari Cipita yang cuba memberikan kepada Yusri, tapi ada terpahan, tapi datang semula. Sekali lagi Jamsari Sabian adalah penyelamatnya. Tidak ada offside kerana Mansur Azwira tidak mempunyai apa-apa peluang untuk bertindak, walaupun dia berada paling hampir dengan Jamsari. Satu lagi keputusan pengadil yang saya rasa amat wajar kita terima. Kita perhatikan bagaimana Mansur Azwira yang terbaring, tetapi permainan diteruskan. Tandukan dari Pandok diterima. Bagaimanapun Jamsari Sabian adalah pemain yang telah pun berjaya menyelamatkan pintu golnya. Mansur Azwira mengalami kecederaan. Permainan tinggal 3 menit lagi. 42 menit telah berlalu. Lantas mengejar Ambranoma. Di Surendran dan Samba Gamarun. Penyokong Selangor memberikan galakan berterusan. Dari Di Surendran tendangan terus tinggi melepasi palang gol. Di Surendran, pemain yang berasal dari Petaling Jaya, berusia 26 tahun, pemain kebangsaan, versatile di bahagian pertahanan. Mansur Azwira masuk semula, Permana Perlis kembali dengan 11 pemain. Amri Yahya menanduk. Mudah untuk Ambranoma. Ambranoma berasal dari Bintung Perlis. Pemain yang cukup tenang mengawal kubunya. Untuk Yusri Jelah diberikan kepada Mansur Azwira ke tengah lagi. Syubaradan kepada Amri Yahya. Amri cuba dikejar di situ oleh Pandok, tapi di depan Amri dia cuba lepas dari Khairi Zainuddin. Aziz Jerus dapat mula Pandok untuk Azizin mula.
Dan cuba diberikan di situ kepada Zakaria Simkonda. Apapun Perlis terus menguasai. Yusri Jela, Cipita tidak offside, Zakaria juga tidak offside. Tarmini menanduk untuk mengeluarkan dari kanan berbahaya. Datang pula Zainuddin Arifin dan diazab di situ oleh Syukur Adam. Tenang percuma diambil serta-merta sambil kita menyaksikan ulang tayang ini. Dan tinggalkan sekali lagi untuk Mansur Azwira. Bandok pula sekarang ini. Diberi bantuan di situ oleh Aziz Madros. Nasrul Erwan. Dan masih lagi Perlis dalam keadaan Selangor bertahan sekarang ini. Zakaria cantik. Hantar ke tengah Yusri. Oh, terus kepada menjaga gol. Satu lintang yang coba dilakukan oleh Yusri Jela. Pemain yang berusia 29 tahun berasal dari Padang Besar, Perlis. Telah menjaringkan 13 gol dan juga Tarmini Saiban, pemain kebangsaan, berdarah bagian mulutnya. Masih lagi merasai kesakitan saya rasa. Tapi masa rehat akan bermula sebentar lagi. Dalam pada itu tendangan yang dilakukan oleh Yusri. Inilah kali pertama setelah 45 menit Yusri mencuba. Sebelum ini banyak melakukan hantaran kepada dua pemain Irfan. Hampir-hampir lagi mengelirukan Jamsari Safian. Tetapi Jamsari harus diingat adalah merupakan pemain yang saya rasa terbaik untuk pasukan Selangor. 45 menit separuh masa yang pertama. Jaringan dilakukan oleh Bambang dari bola mati. Tendangan sudut pada menit yang ke-18 yang memisahkan antara pasukan Selangor dan juga pasukan Perlis ini. Tergendala sedikit termasuk penolong pengadil yang sudah masuk ke padang. Tetapi pengadil menyatakan belum lagi habis perlawanan, barulah whistle dibunyikan. Sedikit kekeliruan dalam perlawanan akhir edisi ke-84 ini. Dan Bambanglah yang merupakan pemisah antara dua pasukan. Jaringan menit ke-18 adalah merupakan jaringan yang ke-36 untuk Bambang, pemain yang berusia 25 tahun dari Indonesia ini. Jadi 1-0 separuh masa yang pertama. Selangor mengatasi pasukan Perlis dalam perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2005 edisi. TM perlawanan akhir Piala Malaysia 2005. Separuh masa yang kedua dimulakan oleh Chokri Nor. Pada kedudukan menamatkan 45 menit. Selangor 1, Perlis 0. Hari Zainuddin cari Pilaman Cipita atau Nazarudin di situ. Azrael, apakah dia diberikan tugas baru sekarang ini untuk mengawal Cipita, atau dia diberikan peranan siapa saja dapat bola kamu kejar, kata Daulat Saleh. Inilah kereta kebal Selangor. Nasrul Erwan bermain untuk Telekom Melaka, kemudian ke Sabah, disunting oleh Selangor musim ini. Tandingan di tengah Selangor yang dikatakan rapuh bersama dengan Tarmini Saiban. Yusri Jela menjeluang dan tendangan dari Yusri jarak 30 meter tidak menepati sasarannya. Banyak berehat di awal musim kerana kecederaan. Pertengahan musim Liga Pro semi Super barulah Liga Super barulah dia masuk untuk bersama dengan pasukan Perlis. Dia bermain sebelum ini dengan pasukan Perlis di bahagian yang sama. Kita perhatikan dari Zakaria. Tidak ada pemain Perlis yang mara lebih depan daripadanya untuk menanti peluang lintang yang dilakukan oleh Zakaria Simkonda. Kita perhatikan bagaimana Cipita jauh di belakang, belum cukup bersedia untuk bermara ke depan. Dalam keadaan Yusri Jela bertindak sebagai backup striker. Zainuddin Arifin juga sedikit ke belakang, Mansur Azwira juga ke belakang untuk membantu bagian midfield mungkin.
Grand Pointers bersama dengan Khairul Islam dan juga Azizi Madros di bagian pertahanan pasukan Perlis. Cantik dari Bandung. Dapat Gunalan bermain cantik hari ini. Dia sentiasa berada di depan pemain Perlis untuk memintas bola. Kali ini Yusri mendapat peluang. Zakaria dan Cipita berada di tengah. Tak percaya ditamat kemas oleh Cipita dan dikeluarkan oleh Tarmini Saiban. Yusri coba diberikan di situ kepada Mansur Azwira. Kita perhatikan ulang tayang bagaimana sakan Mansur Azwira oleh Amri Yahya memberikan tendangan percuma ini yang akan dilakukan oleh Yusri Celah. Jamsari Saiban di Sapian di pintu gol. Yusri benteng dipena oleh Gunalan, Amri dan juga Bambang. Terlalu kuat. Jauh tinggi ke udara. Walaupun Yusri mungkin mengharapkan satu antaran melencong dapat dilakukan di situ. Tapi bayangkan tinggi ke udara. Pandok penandok. Bambang tandukan tipis ke belakang. Saya rasa dalam masa 10 atau 15 menit ini Haji Abrahman Ibrahim akan melakukan pertukaran pemainnya. Kerana 2-3 orang pemain diarah untuk memanas badan sekarang ini. Gunalan. Sekali lagi lontaran Gunalan. Dapat pula kepada Perlis. Yusri Jami yang baik. Ditinggalkan untuk Zakaria Simukonda. Lepas dari Nazrul Irwan. Hantar kepada Yusri semula. Yusri percaya dikawal di situ oleh Kesam Bagamaran. Satu pertembungan antara dua pemain Syria itu. Antara terus kepada Grand Pointers. Yang dikawal oleh Azizi Madros. Pemain yang berasal dari Paya Beseri Perlis. 24 tahun. Bermain untuk Liga Simpanan Perlis. Menyertai pasukan Perlis sejak tahun 2001. Tetapi hanya Piala Malaysia inilah dia mula bermain dalam pasukan senior. Lama dia menanti dengan sabar Azizi Madros. Tapi tendangan bersudut akan dilakukan di sini oleh pasukan Selangor. Dari LAI boy. Oh, cantik. Oh, satu lagi gerak yang cuba cantik. Eli dan Bambang memeriahkan Stadium Nasional. Servis dari bola mati. Tendangan sudut yang sememangnya satu senjata Selangor. Kerana mereka sentiasa mengatur pemainnya ketika melakukan tendangan sudut yang sentiasa Dola Saleh memberikan tumpuan dalam latihan. Ternyata berbalik lagi asakan dan tendangan sudut bermula dari LAI boy. Perhatikan Bambang di situ dengan tandukan ke belakang dan berangkat pemain-pemain pasukan Perlis dari tandukan Bambang. Sekali lagi, walaupun asakan di depan, Niapus dilakukan oleh Syukuradan. Perhatikan kedudukan Syukuradan. Sekali lagi untuk mengelirukan pertahanan pasukan Perlis. Syukur marah ke depan, sedikit di belakang Pamungkas dengan tandukan yang sungguh menarik. Dua tandukan dari pemain yang sama memisahkan Selangor 2, Perlis 0. Dari Bambang Pamungkas, minit ke-51. Dalam pada itu ke tengah Khairul Islam Syahbudin. Bentuk pasukan cantik kepada Zakaria Simukonda. Zakaria akhirnya datang berjalan pas dari Syukuradan. Hantar kepada Grand Pointers. 2 lawan 4. Bambang marah ke tengah. Pointers mencari ruang. Depan dari Pointers.
Satu tindakan menarik yang dilakukan oleh Fuentes. Dia melihat Bambang mencari ruang, tetapi Bambang diasak di situ. Akhirnya melihat ada ruang untuk melakukan tendangan. Tendangannya menuju ke mulut gol, tetapi terkena Azizi Mabruz untuk tendangan sudut. Jadi tendangan sudut yang bahaya ini akan diambil oleh Elie Aiboy. Pemain yang pernah bermain untuk pasukan remaja Genoa, sama pasukan dengan Bambang Persija sebelum datang ke Selangor. Jadi kombinasi antara mereka cukup serasi. Malah dikatakan Elie Aiboy sentiasa mengikut jejak Bambang. Bila Bambang berpindah kepada Persija, kemudian dia berpindah kepada Persija, dan kemudian Bambang ke Selangor, diajaknya Elie Aiboy untuk bersama-sama. Pemain Piala Presiden Aziz Syahril Azmi dibawa masuk untuk menggantikan Mansur Azwira. Jadi satu lagi pertukaran yang cukup menarik saya rasa. Aziz Syahril, pemain muda, dibawa masuk untuk mengambil alih tempat Mansur Azwira di sebelah kiri. Sementara Fariza akan bertindak di kanan. Jadi wing ataupun sayap baru untuk pasukan Perlis. Setelah menyadari pemain-pemain sayap mereka tidak begitu berkesan setelah permainan 55 minit, termasuk 45 minit separuh masa yang pertama tadi. Sari Sabian dan Parmini Saiban. Pandok menandok. Aziz Syahril akan bertindak sebagai sayap kiri. Fariza Ismail akan bertindak sebagai sayap kanan. Mengekalkan Yusri dan Pandok di bagian tengah. Cipita dan Simukonda akan bertindak di bagian depan. Airi. Ambranova. Bocor 2 gol dari Bambang Pamungkas dengan tandukan. Selangor mencari gol ketiga, piala ketiga dan gol ketiga sekarang. Setelah memenangi Piala FA dan Piala Liga Premier, mencari pula Piala Malaysia untuk memperlihatkan betapa terbilangnya pasukan. Santet untuk Elie Aiboy yang dilakukan di situ oleh Bambang mencari hat-trick. Hampir lagi pintu gol Perlis dicerobohi lagi. Bermula di sini, tamparan Amri dan juga Bambang berada di situ. Rupanya Amri yang melakukan tendangan. Bermula dari Elie Aiboy. Jadi Amri bukan Bambang. Bambang berhampiran dengannya. Amri yang melepaskan tembakan atau tendangan itu. Zakaria Simukonda sekarang. Cipita mencari gol yang membawa semangat. Bandok ke tengah, hampir lagi di Surendran. Biscu di situ di Surendran. Dicabar oleh Aziz Syahril. Tapi Jamsari Sabian sekali lagi menyelamatkan. Perhatikan Bandok antara lintang di Surendran. Salah langkah. Aziz Syahril cuba untuk menerpa, tetapi Jamsari Sabian lebih dulu menangkap lekat bola itu. Perlis terus dengan Cipita. Di depannya Tarmini Saiban. Cipita ke tengah. Dan Nazrul Ismail Erwan sekali lagi mengeluarkan. Tapi terus marah pasukan Perlis. Nazrul Erwan masih mengalami kecederaan. Lintang hantaran yang dilakukan di situ oleh Aziz Syahril. Bola dibiarkan keluar oleh Selangor untuk memberi tumpuan kepada kereta kebal Selangor ini. Nazrul Erwan Mahmur. Seandainya dia terpaksa dikeluarkan, saya rasa pertahanan yang ada untuk Selangor ialah Saiful Nizam Muhammad Husin ataupun Firdaus Tan Abdullah, pemain pertahanan yang menjadi pilihan kepada Dolak. Andainya pemain yang dianggap tulang belakang pasukan
Selangor ini terpaksa dikeluarkan. Tetapi Dolah pastinya tidak mau pemain ini meninggalkan padang. Lega Dolah bila melihat Nasrul Irwan kembali berlari untuk masuk ke padang. Hari tendangan gol untuk Selangor. Kembali Selangor dengan 11 pemain. Syokrino dari Pulau Pinang menghadiri pertandingan akhir TM Piala Malaysia 2005. 60 minit Selangor di depan 2-0. Yusri Jelah biasa oleh Gunawan. Berikan tendangan percuma kepada pasukan Perlis. Ini di antara Gunawan dan Yusri. Nampak seperti Yusri menendang kaki terlebih dahulu. Khairul Nizam naik ke atas untuk melakukan set piece ini. Yusri juga berada di situ. Sementara itu Zakaria Simakona, John Pandok juga berada di tengah. Ditangkap oleh Tarmini Saiban. Dapat kepada Yusri. Cantik kali ini. Cipita tidak offside. Cipita offside. Apapun, Jamsari Sapian berjaya menyelamatkan bola itu dari tendangan Cipita. Kita perhatikan ulang tayang bagaimana Cipita dan Zakaria Simakona offside dikesan oleh penjaga garisan ataupun penolong pengadil Tiru Selbang. Bang kepada Kuantas. Kuantas mencari ruang, dikeluarkan oleh Khairi Zainuddin. Khairi Zainuddin yang dibawa masuk untuk pasukan Perlis oleh Norizan pada tahun lalu. Di peringkat awal merupakan pemain simpanan apabila Jurahim dan Evan Jurat antara pilihan utama Jamaah Haji Abrahman Ibrahim di bahagian tengah dan juga pertahanan di sebelah kanan. Tapi kini dia berampas kedudukan dari Evan Jurat Chandra. Nasaruddin Zain terus kepada Amran Omar. Khairi Zainuddin, Pandok di tengah, pemain Brazil. Diberikan di situ kepada Nasaruddin Zain. Nasaruddin memberikan kepada Aldi Syahril, pemain Piala Presiden. Tak berjaya dijoloknya untuk Yusri. Ditampan baik oleh Samba Gabaran. Perlis boleh bermain dengan 3 pemain pertahanan sekarang ini. Azizi, Khairul Nizam dan juga Khairi bertindak di bahagian pertahanan. Nasaruddin bertindak sebagai pemain sayap. Dalam pada itu Bambang terperangkap offside. Dibiarkan saja oleh pengadil kerana dia tidak ada sebarang percubaan untuk mengambil bola itu. Nasaruddin Zain. Nomor 19 di Surendra. Pandok. Coba diberikan setelah Subaradan dirempuh oleh John Pandok. Di Surendra. Bahaya bola ini. Sekali lagi mencari Bambang. Tapi telah pun whistle dibunyikan di situ. Asakan Bambang terhadap Khairi Zainuddin. Kita perhatikan antara jauh yang dilakukan oleh Surendran dari bola mati. Bambang dengan ketinggian 170 cm. Sudah 2 kali dia memanjat pertahanan lawan untuk jaringan tandukannya. Ini dia Brand Pointers mencari ruang. Lepas tembakan yang dilakukannya dikesan oleh Amran Omar.
Bijak dia menggelirukan pertahanan pasukan Perlis. Secara solo dia bergerak. Prem Pointes Kasur Emas tahun lalu dan berjaya melepaskan tendangan yang dikesan oleh Amra. Kini Cipita, Simekonda berada di sana, dapat kepada Aziz Syahril, bergerak sekarang di Perlis, akhirnya kehilangan bola. Rahman kehilangan idea bila anak buahnya kehilangan bola. Dua pemain dihantar oleh Rahman untuk menguatkan bahagian sayap. Masih dikawal kebas oleh Selangor yang dikatakan tidak mempunyai pertahanan yang kokoh. Dalam kali ini Tarmini Saiban menjadi pemain pertama dalam perlawanan akhir TM Piala Malaysia 2005 menerima amaran. Asakan yang dilakukannya terhadap Aziz Syahril. Tarmini Saiban. Saya rasa yang kedua kad kuning itu kerana Khairi Zainuddin telah menerimanya dan separuh masa yang pertama. Jadi yang pertama separuh masa yang kedua secara keseluruhan. Ini servis yang akan dilakukan oleh Yusri Jelah. Dari Yusri cuba di situ untuk mencari Aziz Iman Rosyan naik ke atas. Eli Boy, dua tendangan sudutnya untuk Bambang Pamungkas berhasil. Dari bola mati, Selangor mendapat 2 gol. Aziz Syahril akhirnya dikeluarkan oleh Samba. Eli Boy dan Eddie Syahril dibantu oleh Nasaruddin Zain. Tandukan Tarmini Saiban. Syukur. Cantik kali ini Bambang. Dikejar oleh Azizi. Bambang mencari ruang. Syahril bisa masuk campur. Akhirnya berjaya mengeluarkan dari keadaan berbahaya. Tapi masih Selangor. Gunalan. Syukur. Kehilangan bola kepada Perlis. Zakaria Simekonda. Yusri sudah berada di tengah. Cipita menampak terlebih dahulu. Masih berkejaran. Akhirnya dipintas oleh Gunalan. Dan diberikan kepada Tarmini Saiban untuk Eli Boy. Bandok menampak dengan begitu baik. Bandok tenang. Fariza Ismail pula sekarang ini. Fariza. Kombinasi yang tidak menjadi sekarang ini. Dari dua perbati hitam Zambia untuk Perlis. Seperti tidak ada komunikasi yang baik antara mereka. Satu hantaran dari Zakaria yang tidak langsung disangka oleh Cipita mensia-siakan keadaan. Selangor memburu kejuaraan Piala Malaysia yang berakar ubi dengan Piala HMS Malaya bagi kejuaraan ke-32, 29 secara mutlak, 2 secara jauhan bersama dengan Singapura pada tahun 1928 dan 29. Dan ini kalau menang adalah kejuaraan yang ke-32. Sri diberikan kepada Bandang. Bandang cantik kepada Aziz Syahril. Menanti lintang di tengah di sini. Dapatkah Cipita? Sekali lagi Jamsari Sapian. Kalau mau mencari pemain terbaik final, saya rasa dialah orangnya, Jamsari Sapian. Sekali lagi ulang tayang, perhatikan antara cantik Aziz Syahril menjumpai kepala botak Filamon Cipita, tapi tangan Jamsari Sapian sememangnya kebal. Dia merampan menolak menyelamatkan pintu golnya. Apakah dia ataupun Bambang yang menjadi pilihan pemain terbaik final musim ini? Prem Pointes ke tengah. Amri Yahya cantik kepada Bambang. Bambang cuba memberikan kepada Eli Boy. Dipintas di situ. Sarudin.
Cipita. Sejalah apa jadi? Sekarang kuning untuk Yusri yang dikatakan dive. Apa terjadi sekarang ini? Perlu dikawal oleh pengadil. Dan Pandak yang cuba marah. Pemain Selangor agak marah. Kita perhatikan apa seterusnya terjadi. Sambil kita mengharapkan final ini tidak dicemari dengan insiden pergaduhan yang pastinya pula akan menyemarakkan pula kemarahan para penonton yang nampaknya sekarang dengan kes mercut bunga api serta melempar kerusi stadium. Syakrino mendapatkan penjelasan dari penolong pengadil Tirus Selvan setelah dia memberikan kad kuning kepada Yusri, saya rasa, kerana dive untuk Selangor melakukan tendangan percuma. Bandok dipanggil sekarang ini dan diberikan kad kuning untuk John Bandok. Jadi dua pemain pasukan Perlis menerima kad kuning, Yusri dan Bandok, dari insiden yang hampir-hampir melibatkan pergaduhan sebentar tadi. Ini ada Bandok. Yusri Jelah ke tengah Aziz. Nasaruddin Sen coba mencari Pilawan Cipita, dikeluarkan di situ oleh Gunawan. Bandok masih lagi Perlis coba mengasak, tidak putus asa Singa Utara. Walaupun ketinggalan permainan hanya tinggal kurang dari 20 minit, tetapi bagi mereka perlawanan belum berakhir sebelum whistle panjang. Pointas keseorangan di depan dikawal baik di situ oleh Khairul Nizam, ketua pasukan. Hanya satu pertukaran saja lagi untuk pasukan Perlis setelah membawa masuk Aziz Syahril, pemain Piala Presiden, dan Fariza Ismail. Rahmat Ibrahim mencari ramuan terbaik untuk memenangi perlawanan ini. Perlawanan terakhir bagi musim 2005 setelah pesada bola sepak negara kita mengadakan 724 perlawanan termasuk akhir ini yang dijana oleh FAM, termasuklah Piala Presiden, Piala FAM, Piala FA, Liga Premier, Liga Super, Piala Malaysia. Kemuncaknya Piala Malaysia. Gunawan, Amri Yahya, Bandok terlepas, dapat kepada Syukur Adam. Syukur coba melepaskan sepakan yang tidak menjadi. John Bandok kepada Fariza Ismail. Keluar. Nazab Hisan akan dibawa masuk, nombor 7 yang kita saksikan. Perlis tidak putus asa. Yusri Jelah dikeluarkan oleh Gunawan. Azizi menanduk untuk Bandok. Syukur Adam cuba untuk mencari Bambang, dikeluarkan oleh Khairul Nizam. Akhirnya jatuh Azri. Jatuh merta diambil tendangan percuma ini. Kita perhatikan bagaimana Zakaria tak lepas. Sayang sekali. Terus dipintas di situ. Dapat kepada Eli Aiboy. Dan berjaya di situ Nasaruddin Zain. Amri Yahya dikeluarkan dan Nazam Hisan, pemain yang pernah beraksi untuk Telekom Melaka pada musim lalu. Sebelum ini beraksi untuk Selangor sebelum berhijrah ke Negeri Sembilan dan juga Telekom Melaka. Dia menjaringkan 13 gol, penjaring terbanyak Telekom Melaka sebelum kembali semula dengan pasukan Selangor. Kreatif pemain ini, pernah mewakili pasukan kebangsaan. Fuentes di tengah, dikawal di situ oleh Khari untuk Nazam Hisan, dikeluarkan oleh Bandok. Di Surendran memberikan di sini kepada Samba.
Cabar kepada Kunalan. Kunalan mencari ruang. Diberikan di situ kepada Nazam. Hantaran ke kotak penalti yang akan dilakukan oleh pasukan Selangor dengan membawa masuk Nazam. Dan bagaimana kali ini satu hantaran yang tidak diduga dilakukan oleh Eli Aiboy, mencari Fuentes yang berada di kotak penalti. Bandok awal dengan kemas. Jangan percuma untuk Perlis. Fariza. Perlis mengasak permainan, tinggal lagi 15 minit, tidak termasuk waktu kecederaan. Khairi kehilangan bola. Samba Gamaran ke belakang Nazab Hizan. Eli Aiboy memberikan kepada Di Surendran. Selangor menguasai sekarang ini permainan. Ke tengah, tapi berjadi pintas baik di situ oleh pasukan Perlis. Berusaha sekarang ini Singa Utara untuk memasuki pertahanan pasukan Gergasi Merah Kuning. Kalau mengikut mitos zaman Nabi Sulaiman, ada pertempuran antara Gergasi dan Singa. Tapi saya tak baca habis kisahnya, jadi tak tahu siapa menang. Apapun Nazam Hizan, cantik hantaran kepada Bambang untuk Fuentes. Bahaya pergerakan ini. Fuentes mencari ruang, cuba melakukan lob, tetapi kali ini tidak menjadi. Walaupun ketika bertemu dengan Terengganu, dia berjaya memperdayakan penjaga gol Terengganu. Tapi perhatikan bagaimana kali ini dia dikepung di situ oleh Azizi. Lob yang terlalu kuat melepasi palang gol. Segala-galanya bermula dari ruang-ruang yang terbuka di bahagian pertahanan pasukan Perlis, memberikan Bambang option untuk bertindak menghantar kepada Brian Fuentes. Ini dia Bambang berkeliaran kiri kanan, dikejar terus oleh Azizi. Dia memberikan satu lagi tendangan sudut. Kali ini tugas Nazam Hizan dari sebelah kanan. Dola menyadari Nazam mempunyai kebolehan untuk melakukan tendangan dari kaki kanan yang melencong ke dalam. In swinger yang baik. Inilah yang dilakukan oleh Nazam Eli Aiboy dalam latihan melakukan tendangan sudut. Dari Nazam, pertahanan pasukan Perlis diatur begitu rapi, mencari Papus, tidak menjadi. Perlis harus terus bergerak untuk mencari gol. Belum terlambat sebenarnya untuk Singa Utara. Satu antara Papus kepada Eli Aiboy yang dilakukan oleh Nazam Hizan. Belum terlambat untuk Singa Utara sebenarnya. Kerana dalam bola sepak hanya whistle penamat telah penyudah. Sambil itu Selangor terus menekan untuk mendapatkan satu lagi set piece, satu lagi bola mati, satu lagi tendangan sudut. Kali ini tugas Eli Aiboy di sebelah kiri, yang pasti mengundang bahaya. Kaki kiri akan digunakannya, atau kaki kanan outswinger yang dilakukan oleh Aiboy. Kali tak daya Surendran mencari ruang, dikeluarkan oleh Khairi. Berlanggar di situ bersama dengan Surendran. Kita perhatikan ulang tayang bagaimana dikeluarkan di situ oleh Khairul Nisam. Kemudian Surendran datang bertembung di situ dengan Khairi Zainuddin. Cedera sedikit Khairi Zainuddin. Keadaan ini memberi ruang kepada pemain-pemain untuk meneguk air di tepi padang. Khairi diusung keluar kerana peraturan sekarang ini pelengahan masa tidak diberikan dalam padang. Siapa saja yang terbaring, usung keluar. Selepas itu boleh masuk semula. Kerana melengahkan permainan akan merencatkan kerancakan bola sepak. Kotak Khairul Nisam cuba mencari Zakaria Sibakonda, tak berjaya menandung.
Aziz Syahril kawal kemas oleh Di Surendra. Sekali lagi asakan, dibiasakan di situ. Agak panas baran pemain Piala Presiden dari Perlis ini. Sukar untuk memintas Di Surendra. Hantaran ke tengah. Sekali lagi Jamsari Sapian, 27 tahun dari Kota Keramat. Final yang ke-6 dengan MPPJ menang Piala Malaysia 2003, Perlawanan Sumbangsih 2004, Liga Premier untuk MPPJ 2004. Dengan Selangor menang Liga Premier, menewaskan Negeri Sembilan 2005 dan Piala FA 2005. Ini adalah final ke-6 untuk Jamsari Sapian sejak 2003, dibawa oleh Dolah dari MPPJ ke Selangor. Yusri Celah, cantik kali ini pergerakan Perlis. Azli Syahril, Zakaria Simekonda di belakangnya. Zakaria mencari ruang, di atas bola kepada Aziz, balik kepada Zakaria. Akhirnya berjaya kasih dari Alboy. Menarik nampaknya Zakaria Simekonda, memberikan tendangan percuma kepada pasukan Perlis ataupun Selangor dari asakan pemain Perlis Zakaria Simekonda. Rahman Ibrahim dijangka akan membawa masuk seorang lagi pemain penyerang. Saya nampak seperti bekas pemain Piala Presiden Selangor, Army Mat, akan dibawa masuk oleh Haji Rahman Ibrahim. Satu cantik pergerakan Gunalan, tapi begitu pijak pula kawalan yang dilakukan oleh Khairul Islam di depan pintu gol. Tak sampai kepada Pointes. Ini dia Pointes. Semula kepada Gunalan, ke tengah, Bambang. Tidak. Antara lintang bahaya yang dilakukan oleh Gunalan. Cari Zakaria untuk Army. Army tak lepas. Surendran cuba mencari Bambang. Nasarudin Fariza kepada Simekonda untuk Army Man. Mencari Cipita di tanduk Nasrul Yusri, terlepas pula peluang di situ. Dan akhirnya dikeluarkan oleh Surendran. Capat kepada Azizi Madros. Bandok. Zakaria Simekonda mencari ruang, tendangan Zakaria sedikit keluar. Setelah tampanan dilakukan oleh Jamsari, sekali lagi perhatikan dari Nazar. Bambang di tengah mencari hat-trick. Terus kepada Amran. Tangan selamat tetapi telah bocor 2 kali. Dalam pada itu kelihatan penyokong di bahagian Perlis telah mula nampak jarang, kerana ramai penyokong-penyokong telah mula mencari jalan keluar untuk pulang ke Kangar. Setelah melihat hanya tinggal 5 minit perlawanan ini, Perlis ketinggalan 0-2. Apapun sekali lagi, bola sepak hanya ditentukan setelah whistle terakhir. Perlis tidak putus asa, terus melakukan serangan demi serangan. Dipintas oleh Syukur Samba, dan dipersalahkan di situ Aziz Syahril. Samba Gamaran. Ini dia Aziz Syahril, perbezaan usia ketara antara mereka. Aziz Syahril berusia awal 20-an, Samba pula telah berusia 33 tahun. Aziz Syahril bermain untuk pasukan bawah 23 yang beraksi di Bangkok, dan antara pemain yang dikatakan mempunyai peluang menyarung jersey negara di Sukan C nanti. Apa
Hisam berasak di situ. Kita saksikan ulang tayang bagaimana jaringan Bambang yang mengesahkan kedudukan. Kita melihat pergerakan ini, tendangan dari Surendran terus di situ kepada Brand Fuentes, dan Bambang menolak tapping yang dilakukan oleh Bambang Pamungkas. Sekali lagi ulang tayang, segala-galanya akan berakhir di sini. Jaringan hat-trick Bambang ini bermana Bambang termasuk dalam senarai pemain-pemain yang menjaringkan hat-trick dalam perlawanan akhir Piala Malaysia yang berakar umbi dengan Piala HMS Melaya. Jaringan ketiga Bambang. Sebelum ini N Tanah Balan Selangor pada tahun 1968, Evan Bowman Joe 1991, Abasad Singapura 1994, dan Aris Dubey MPPJ 2003 melakukan hat-trick. Bambang malam ini dengan jaringan hat-trick. Perlis tidak putus asa. Cubaan yang dilakukan di situ gagal oleh Zakaria Simekonda. Nampaknya ramalan pengurus pasukan Selangor, Datuk Dr. Satu Diman, bertepatan. Selangor menang 3-0 katanya. Sambil kita menyaksikan ulang tayang tendangan Zakaria Simekonda yang sipi dari tiang gol pasukan Selangor. Apa ada mercun bola di sini yang dibalik dari atas stadium ini. Eli Aiboy, Azizi meninggalkan untuk Yusri Celah. Zakaria Simekonda, Yusri, penonton Selangor nampaknya sudah bersorak gembira. Sementara Perlis terus melakukan serangan. Army Mat masih dalam permainan, akhirnya dikeluarkan oleh Kes Sambagamarun. Dalam pada itu tempat duduk penyokong-penyokong Perlis sudah mula kosong kerana penyokong-penyokong mereka telah meninggalkan stadium ini. Maklumlah mereka dalam perjalanan pulang agak jauh. Bagaimanapun Perlis dengan tendangan sudut, kita harapkan mereka akan berhati-hati di jalan raya dalam perjalanan pulang. Lupakan kedudukan di stadium. Rahman mengerti bahawa sudah terlambat untuk anak buahnya. Hanya sesuatu yang luar biasa boleh memisahkan Selangor dari memiliki piala ketiga untuk musim ini. Bermain semakin hampir dengan waktu kecederaan pada kedudukan 3-0 dari jaringan Bambang Pamungkas. Kes Sambagamarun mencari Fuentes. Empat minit masa tambahan. Oleh kedudukan Selangor sekarang ini akan melakukan tendangan percuma. Agak lengah sedikit Syukuradan Nazab Hisam. Syukuradan berada di tengah sekarang ini. Samba mengarahkan sesuatu. Amran tidak mau bocor lagi. Fariza dan Yusri Celah membina benteng. Terus dari Nazab Hisam. Satu tendangan menarik tetapi tidak menepati sasarannya. Jolah sudah menyadari anak buahnya memberikan keceriaan kepada jurulatih yang membawa tuah dari FPPJ ke Selangor. Ini perlawanan yang ke-42 untuk Dolah. Zakaria Simekonda, Army dikawal oleh Nazab Hisam. Coba dihantar di situ kepada penyerang dari Indonesia, Bambang Pamungkas yang melakukan hat-trick. Amran, langkah di situ. Akhirnya
Fuentes memberikan tendangan gol. Pranoma dalam keadaan begini tertekan, kesilapan sememangnya boleh terjadi. Akhirnya direbut oleh Fuentes. Amran terpaksa sembara untuk mengasah pemain Argentina itu. Rio penyokong Selangor. Mereka menanti saat dan ketika orang ke-23 di padang, yaitu Sokrino, untuk meniup whistle panjang. Masa kecederaan 4 minit, tinggal lagi 1 minit setengah lebih kurang. Dari Tarmini Saiban, Nasrul Irwan, Aziz Syahril mencari sisa-sisa harapan, tapi Nasrul Irwan menghalang di situ. Nazab Hizan memberikan kepada Gunalan, hantar kepada Bambang. Masih bernafsu nampaknya Bambang untuk mencari gol, sehingga terperangkap offside. Rangkap offside dibina Perlis, berhampiran garisan tengah. Khairul Nizam naik ke atas. Armiman diberikan sebelah kepada Khairul Nizam untuk Aziz Syahril. Khairul Nizam ke belakang. Fariza Ismail, Pandok. John Pandok, Aziz Syahril. Semula Perlis mencari gol. Saya rasa Puat, yaitu ketua unit pertandingan FPM, telah menarik Bambang. Mungkin dialah nanti yang akan diisytiharkan sebagai pemain terbaik perlawanan akhir ini. Jadi hat-trick dari Bambang. Dia adalah merupakan pemain yang ke-5 melakukan hat-trick. Tetapi harus diingat, Tanah Balan melakukan 4 gol pada tahun 68. Erwin Boban Johor 1991, Ahmad Saad Singapura 1994, Juan Manuel Ares Jorge untuk MPPJ pada tahun 2003, dan kini Bambang Pamungkas untuk tahun 2005. Nama-nama yang saya sebutkan tadi hanyalah Tanah Balan, orang Malaysia. Yang lainnya adalah pemain import yang menjaring hat-trick. Jadi tak perlu saya ulang banyak kali. Apapun inilah suasana di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dominasi penyokong pasukan Selangor. Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Tuanku Syed Sirajuddin, dan Duli Yang Maha Mulia Pemangku Raja Perlis, Tuanku Syed Faizuddin, antara yang bersama-sama di Stadium Nasional ini, selain dari Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Abdullah Sultan Haji Ahmad Shah, yang merupakan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia, dan kelihatan Presiden Persatuan Bola Sepak Perlis, Datuk Seri Syahidan Kasim, agak kecewa tetapi masih mampu senyum. Upacara penyampaian hadiah akan berlangsung sebentar lagi, sambil kita menyaksikan Datuk Seri Dr. Mat Ketoyo, Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor, juga anggota Exco Datuk Fatah Iskandar, dan Datuk Emran yang juga penggerak pasukan Selangor, Ketua Pengarah JPJ. Jadi menepati hasrat Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor untuk memenangi perlawanan Piala Malaysia ini, baru berkira-kira untuk memberikan insentif kepada pemain Selangor. Upacara penyampaian hadiah akan dilangsungkan Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong, Tuanku Syed Sirajuddin Ibn Almarhum Tuanku Syed Putra Jamalul Lail, berangkat bercemal duri, diiringi oleh Duli Yang Teramat Mulia Tengku Mahkota Pahang Tengku Abdullah, Timbalan Presiden FAM,
dan yang berhormat mulia Dato' Raja Ahmad Zainuddin Raja Umar, pengerusi jawatan kuasa pertandingan yang juga Naib Presiden FAM. Jadi saya rasa Bambang Pamungkas bakal diisytiharkan sebagai pemain terbaik untuk perlawanan akhir ini, setelah Eli Aiboy dianugerahkan pemain terbaik untuk Piala FA. Yang paling bersih sepanjang Liga Malaysia 2005 ialah Lapor Sepa PGNS Selangor. Sementara itu pasukan PGNS Selangor diberikan piala fair play. Untuk pasukan Lapor Sepa PGNS Selangor untuk menerima anugerah TM PGNS fair play ataupun pasukan yang bermain bersih untuk musim 2005 ini. Selangor PGNS dalam Liga Premier menduduki tempat yang ketiga di peringkat kumpulan. Anugerah pemain terbaik perlawanan, Man of the Match, jatuh kepada pemain Selangor, Bambang Pamungkas. Sebagaimana diramalkan Bambang Pamungkas, pemain terbaik perlawanan TM Piala Malaysia 2005, penjaring hat-trick setelah rakannya Eli Aiboy, pemain terbaik final Piala FA. Untuk menerima cermata. Jadi pasti kebanggaan untuk duo dari Indonesia itu. Dalam pengadil 1, Encik V. Tirucik Salvan. Dalam pengadil 2, Encik Muhammad Saleh. Dan inilah dia penyokong Selangor merayakan tahun terbilang untuk mereka, meraih Piala Malaysia untuk kali yang ke-32, termasuk 2 kali juara bersama Singapura, meraih Piala FA, meraih Piala TM Liga Premier. Satu kejayaan yang pastinya akan tetap dicatatkan dalam sejarah bola sepak negara. Pegawai-pegawai pertandingan atau perlawanan, Naib Johan. satu kegembiraan Piala Malaysia, Perlis untuk Indra dosa Kayanga. pastinya. Perlis sebagai naib juara, Harun Isam Sahabudin ketua pasukan. Apapun mereka memiliki Liga Super untuk musim ini, Piala Malaysia musim lalu, dan kali ini hanya naib juara. Juara untuk TM Liga Cipita kehilangan peluang. Malam ini mereka bagaimana? Azizi Madros bermain cerbelang, tetapi apakah daya set kanan pasukan Perlis. Rosli Madros tidak diturunkan. Fariza, pemain simpanan yang dibawa masuk menggantikan Mansur Azwira, diikuti oleh pemain-pemain lain. Ermi Mat, bekas pemain Selangor, juga dimasukkan. Nasaruddin Zain dan penjaga gol pasukan Perlis yang juga penjaga gol belia kebangsaan, Zainuddin Arifin, dikeluarkan untuk digantikan oleh Aziz Syaril. Zakaria Simekonda diikat oleh Nazar Irwan. John Banduk gagal bertindak cemerlang di bahagian midfield apabila dikuasai oleh Samba Gamarun dan juga Syukur Adan. Azmi Saad, pengurus pasukan, Jamil Saad, penolong pengurus, Haji Abrahman Ibrahim, dan kru pasukan kejurus latihan bagi Perlis menerima kalungan pingat. Bagaimanapun Perlis memiliki Liga Super 2005, gagal untuk mempertahankan Piala Malaysia. Yusri Jelah bersama Selangor menjulang Piala Malaysia 2002 bersama Perlis 2004. Kali ini gagal untuk tahun 2005. Piala Malaysia Dan juara TM Piala Malaysia Selangor Darul Esa edisi ke-84. Kes Samba Gamarun naik ke pentas, pemain berusia 33 tahun. Ini adalah piala yang ke-11 untuknya. Amri Yahya tahun 2002, dialah penjaring gol emas. Bambang Pamungkas hat-trick. Nazrul Irwan bertindak cemerlang di bahagian pertahanan tengah, tapi Jamsari Sapian saya rasa yang menyelamatkan banyak peluang Perlis, diselamatkannya. Fuentes bergandengan dengan
Bambang Pamungkas. Tarmini Saiban, pemain pertahanan, diikuti oleh Di Surendran walaupun tidak menjaringkan gol. Tetapi Eli Aiboy, dua hantaran dari bola mati, tendangan sudut untuk tandukan Bambang. Haris Safwan tidak diturunkan. Firdaus Amirtan juga begitu. Dia meletakkan sebagai pemain simpanan Rasman Roslan, dan diikuti juga di situ oleh P. Gunalan, Nazab Hizan, Saiful Khalid Jamlus dan pemain-pemain lain untuk pasukan Selangor Darul Ehsan. Pasukan yang muncul juara bagi TM Piala Malaysia 2005 edisi ke-84. Jadi nampaknya Selangor memiliki 3 piala, Perlis 1 Liga Super, tapi kita jangan lupa Kelantan memenangi Piala FAM dan juga Piala Presiden. Antara piala yang dipertandingkan dalam TM Liga Malaysia untuk tahun 2005. Inilah dia Daulat Saleh, perlawanan yang ke-42 malam ini. Ini bermakna dia menang 26 kali, seri 12 kali, kalah 4 kali, menjaring 111 gol dan bolos 53 gol. Satu pencapaian prestasi gemilang untuk anak Melaka yang pernah beraksi dalam pasukan kebangsaan, pasukan Johor, pasukan Selangor dan juga pasukan Pahang. Faizal dan Syukur Adan serta Datuk Dr. Satin Timan. Inilah piala kebanggaan bola sepak Malaysia. TM Piala Malaysia dijulang oleh Syukur Adan sebagai juara TM Piala Malaysia untuk tahun 2005. Satu kegembiraan untuk Selangor. Perlis walaupun tewas, saya rasa pada peringkat awal tadi menunjukkan permainan yang cemerlang, sentiasa menguasai permainan dengan hantaran-hantaran ke kotak penalti. Tetapi nampaknya peluang untuk mereka tidak dapat disudahkan oleh Zakaria Simukonda dan juga Philemon Cipita. Entah kenapa killer insting Zakaria Simukonda dan Philemon Cipita tiba-tiba pudar dan layu malam ini. Selangor yang tidak mempunyai peluang banyak, tetapi dari bola mati, tendangan sudut, mereka menghasilkan 2 gol yang boleh dianggap turning point. Tetapi Selangor terus gairah. Akhirnya hantaran yang dilakukan oleh Di Surendran walaupun dicabar oleh Harun Nizam berjaya dilakukan tolakan oleh Bambang untuk hat-tricknya. Jadi keputusannya Selangor muncul juara, menewaskan pasukan Perlis dalam TM Piala Malaysia 2005. Sambil kita menyaksikan detik-detik kejayaan Selangor. Gol pertama yang ditanduk oleh Bambang Pamungkas, gol kedua juga tandukan Bambang Pamungkas, hantaran Eli Aiboy, dan inilah gol ketiga. Di Surendran menendang, tidak ada siapa menyentuh, dan Bambang datang untuk melakukan tapping di situ, memberikan gol ketiga, dan namanya diangkat sebagai pemain terbaik final 2005. Sesungguhnya menjadi petanda bahawa kemunculan Selangor semula dalam Liga Super untuk musim depan pasti akan merancakkan kembali saingan Liga Bola Sepak Negara. Namun beginilah statistik yang akan menunjukkan betapa Selangor paparkan kepada anda seperti anda saksikan. Jadi Irfan, aksi di separuh masa kedua, bagaimana Irfan melihat? Ya, kalau kita lihat di separuh masa kedua, selepas saja Selangor menjaringkan gol keduanya melalui near post heading, itu merupakan keputusan utama bagi Perlis, bagi Selangor untuk memenangi Piala Malaysia pada malam ini. Dan kalau kita lihat percubaan tepat, Perlis lebih banyak daripada Selangor. Dan tapi yalah, seperti jurulas kata, Bambang begitu opportunity sekali apabila berhadapan dengan gol. Secara keseluruhan ya, Bersama dengan pengurus pasukan Selangor, Dr. Satin Timan, dan juga jurulatih pasukan Selangor, Daulat Saleh, yang merayakan kejayaan mereka untuk malam ini. Bagaimana Dato' melihat keseluruhan pelanan akhir pada malam ini? Pada saya pertama alhamdulillah lah.
kerana impian kita untuk mendapat ketiga-tiga piala itu nampaknya pada malam ini tercapai. Seperti saya katakan tadi, ramalan tepat bahawa kita akan menang dengan 3-0. Dan dengan puluhan ribu penyokong-penyokong Selangor yang hadir, itulah sebenarnya yang memberikan semangat kepada pemain-pemain apabila kita memotivasikan bahawa jangan hampakan harapan penyokong. Jadi alhamdulillah lah, pada malam ini permainan begitu baik, semangat yang ditunjukkan begitu hebat sekali lah pada malam ini. Itulah bagaimana agaknya melihat anda seorang jurulatih yang cukup bertuah saya rasa. Kemenangan ini meletakkan 3 piala untuk Selangor musim ini. Terlebih dahulu saya bersyukurlah kepada Ilahi kerana kejayaan ini yang manis sekali lah. Mungkin saya rasa saya tak akan dapat lupakan lah perkara benda ni. Jadi walau bagaimanapun saya ucapkan ribuan tahniah kepada semua pemain yang telah menunjukkan satu komitmen yang tinggi pada malam ni. Apa agaknya yang Golah rasa sebagai turning point kepada perlawanan ini? Turning point dia sebenarnya adalah pada Bambang, Eli, Syukur dan Sambah telah menunjukkan satu komitmen yang tinggi. Jadi saya rasa dengan kelebihan pada bahagian midfield malam ini telah menunjukkan satu permainan yang baik. Saya rasa itulah punca pasukan Selangor telah menunjukkan satu permainan yang baik.